Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel Zahid Asna. Kepada korang yang baru pertama kali sampai ke YouTube channel Zahid Asna, selamat datang saya ucapkan. Dan kepada korang yang dah lama menyokong YouTube channel Zahid Asna, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Macam mana yang korang dah tengok kat thumbnail dan tajuk pada video kita pada hari ini, saya akan membincangkan kepada korang semua tentang watak Shanks merupakan seorang pembelut. Tapi disclaimer awal-awal, saya bagi tahu dekat korang yang dalam video ni adalah semuanya pendapat daripada diri saya sendiri, dan saya juga memohon agar korang bersama-sama berkongsikan pendapat korang dekat ruangan komen di bawah untuk kita sama-sama bincangkan tentang perkara ni. Sebab apa saya cakap yang Shanks ni pembelut? Kalau korang nak tahu, tonton sehingga ke akhir video. Tapi sebelum tu, kepada korang yang tak subscribe lagi YouTube channel Zahid Asna, jangan lupa untuk menekan butang subscribe di bawah, dan jangan lupa untuk tekan sekali bell notification tu supaya korang tak ketinggalan video-video yang akan dihasilkan oleh YouTube channel Zahid Asna. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita memulakan perbincangan kita dalam video pada kali ini. Kenapa saya mengatakan bahawa Shanks merupakan seorang pembelut adalah disebabkan oleh saya yakin dan percaya bahawa Shanks lah orang yang telah pun mendedahkan rahsia Gomu-Gomu no Mi yang sebenarnya kepada Gorosei. Yalah, sebab kita dapat tengok sebelum ni Shanks ada pergi ke Marijoa untuk berjumpa dengan Gorosei, yang mana Shanks mengatakan dia nak berbincang tentang a certain pirate, iaitu tentang pirate ataupun landun yang tertentu. So kenapa saya kata Shanks yang bagi tahu dekat Gorosei pasal rahsia Gomu-Gomu no Mi ni, sedangkan dalam chapter 1043 masa Gorosei mendedahkan tentang rahsia Devil Fruit Gomu-Gomu no Mi yang merupakan Hito-Hito no Mi model Nika, yang merupakan satu mythical Zoan yang memang sangat-sangat rare, Gorosei sendiri memberitahu bahawa dah 800 tahun lamanya Gorosei cuba untuk mendapatkan Devil Fruit ini, tapi mereka tak dapat untuk memiliki Devil Fruit ini, seakan-akan Devil Fruit mythical Zoan ini mempunyai kehendaknya yang tersendiri. So berdasarkan chapter yang ke-1043, kita boleh katakan yang Gorosei ni dah lama dah tahu pasal Devil Fruit Hito-Hito no Mi model Nika ni kan. Takkan Shanks yang bocorkan rahsia ni dekat dia. Yelah, dia tahu kot 800 tahun buat government cuba dapatkan buah ni. So kenapa pula saya cakap Shanks yang bocorkan rahsia ni dekat Gorosei? Jawapannya adalah sebabnya kalau kita tengok Gorosei ni seakan-akan sememangnya sudah pun mengetahui rahsia tentang Devil Fruit Hito-Hito no Mi model Nika ni sebenarnya adalah Devil Fruit Gomu-Gomu no Mi. Tapi Gorosei kelihatan seakan-akan dah lupa dan tak kisah pun tentang Devil Fruit Gomu-Gomu no Mi ni. Sebab apa? Kalau betul lah Gorosei dan world government betul-betul ambil tahu dan kisah tentang Devil Fruit Gomu-Gomu no Mi ni dan tak lupa langsung tentang Devil Fruit Gomu-Gomu ni, sudah tentu dan pasti Monkey D. Luffy telah pun diburu oleh world government dan juga Gorosei sendiri, bahkan oleh special agent CP9 dan CP0 untuk menangkap Monkey D. Luffy ni. Sebab memang semua orang tahu Monkey D. Luffy adalah pemilik buah Gomu-Gomu no Mi. Mana taknya dalam setiap serangan dia mesti dia akan sebut Gomu-Gomu no, sama ada Gomu-Gomu no pistol ke, Gomu-Gomu no bazooka ke, Gomu-Gomu no balloon ke, ataupun apa-apa saja serangan dia mesti dia akan sebut Gomu-Gomu no, dan memang jelas dia adalah seorang pengguna buah getah, which is Gomu-Gomu no Mi. Tapi kenapa sebelum daripada chapter 1043 ni Gorosei tak pernah pun nak suruh world government, nak suruh marine ke, nak suruh Cyberpol agent ke untuk tangkap Monkey D. Luffy? Tapi yang jadi sasaran untuk world government dan Cyberpol agent adalah Nico Robin. Seakan-akan ancaman yang wujud pada waktu sekarang ni untuk world government hanyalah Nico Robin semata-mata. Sedangkan Monkey D. Luffy ni sendiri yang akan menjadi Joy Boy ataupun Nika, yang merupakan legenda 800 tahun lamanya tentang kisah The Void Century yang cuba ditutup oleh the world government dengan menangkap Nico Robin itu sendiri. Which is, kalau diorang memang elit dan peka yang Luffy tu adalah pemilik Devil Fruit Hito-Hito no Mi model Nika ni, lebih baik diorang terus arahkan untuk tangkap Luffy daripada susah payah nak tangkap Robin. Yelah, kalau diorang dapat tangkap dan penjarakan Joy Boy, maknanya rahsia tentang Joy Boy tu boleh kita sembunyikan pada masa yang seterusnya. Cumanya kalau Joy Boy dah bangkit, kalau semua orang dah tahu tentang Joy Boy, apa gunanya lagi nak sembunyikan rahsia yang mampu dibongkarkan oleh Nico Robin? Dan kalau kita tengok alertness dan kepekaan Gorosei tentang Devil Fruit Luffy dan bahkan Awakening Joy Boy itu sendiri hanyalah setelah berbincang dengan Shanks di Marijoa. Sebelum dia jumpa dengan Shanks, diorang seakan-akan tak kisah langsung pun tentang Devil Fruit Luffy ni dan tidak mengarahkan siapa-siapa pun untuk tangkap Luffy. Sedangkan kekacauan paling besar yang Luffy pernah buat adalah masa dalam Marineford War. Bukan setakat dalam Marineford War, lepas Marineford tu Luffy siap pergi lagi dekat HQ Marineford untuk membunyikan loceng tu sebagai
sebagai tanda penghormatan dan menunjukkan tamatnya era lama dan bermulanya era baru. Sebab itulah saya percaya bahawa Shanks lah yang telah mendedahkan rahsia Devil Fruit Hitohitonomi ni kepada Gorosei semasa Shanks berbincang dengan Gorosei. Okey, baiklah. Sekarang menjadi persoalan pula bagi kita, adakah Shanks ni watak baik ataupun watak jahat? So, bagi saya, Shanks ni sebenarnya adalah satu watak yang baik dan dia mempunyai sebab yang tersendiri untuk mendedahkan rahsia Devil Fruit Gomu Gomu no Mi ni kepada Gorosei. Dan saya berpendapat bahawa sebab untuk Shanks mendedahkan rahsia Devil Fruit Luffy ni adalah disebabkan oleh sudah tiba masanya yang dijanjikan oleh Joy Boy untuk kebangkitan Joy Boy, dan sudah tiba masa yang dikatakan oleh Kozuki Oden untuk Wano dibebaskan pada 20 tahun yang akan datang menurut ramalan Kozuki Oden dan juga Kozuki Toki. Dan tujuan utama kenapa Shanks berjumpa dengan Gorosei dan membocorkan rahsia Devil Fruit Luffy ni adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya peperangan yang lebih besar macam mana yang Shanks lakukan masa Marineford War dulu. Kalau kita perasan, Marineford War dengan Wano punya war ni lebih kurang sama je, macam two side of the same coin lah. Kalau kita perasan, kedua-dua peperangan ini melibatkan seorang Yonko, pirate dan juga world government. Tapi bezanya, dalam peperangan Marineford, seorang Yonko which is Whitebeard bertemu dengan world government iaitu Marine sendiri. Sedangkan dalam peperangan Wano, Luffy yang merupakan the 5th Emperor of the Sea yang berhadapan dengan Wano. Dan dalam Marineford punya war, Lanun yang nak masuk campur dalam peperangan antara Yonko dan world government which is Marine, iaitu Kaido yang nak pergi masuk campur dalam peperangan Whitebeard dan juga Marine dekat Marineford. Tapi dalam peperangan Wano pula, Oda tukar, iaitu Luffy dan Kaido ni yang berperang tapi world government yang nak masuk campur. Dan kalau kita tengok dalam peperangan dekat Marineford, Shanks menghentikan orang yang nak masuk campur which is Kaido, yang mana dia dah halang Kaido sebelum datang untuk masuk campur dekat Marineford War. Dan dekat dalam Wano Arc ni pula, Shanks menghalang orang yang nak masuk campur which is world government, yang mana dia sendiri telah berjumpa dengan Gorosei untuk menghalang daripada masuk campur antara pertarungan Luffy dan juga Kaido. So dia lebih kurang sama je lah. Cuma watak yang berbeza, Yonko lawan world government bagi Marineford, tapi dalam Wano Arc, Yonko lawan dengan the 5th Emperor of the Sea which is Luffy. Dalam Marineford yang nak masuk campur adalah Yonko which is Kaido, dan dalam Wano pula yang nak masuk campur adalah world government which is Gorosei dan juga dia punya ejen-ejen lah yang dihantar tu kan. So kita dapat katakan tujuan Shanks melakukan perkara tersebut adalah untuk menghalang daripada berlakunya peperangan yang lebih besar. Sebab Shanks tahu kalau world government masuk campur antara peperangan Luffy dan juga Kaido ni, akan tercetusnya peperangan yang lebih besar lepas ni, dan mungkin akan menyebabkan ketidakseimbangan antara kuasa-kuasa besar dalam dunia One Piece ni. Yelah, mana taknya one of the best CP0 agent pun telah ditumbangkan oleh Kaido dengan hanya satu hentakan je bila masuk campur dalam peperangan antara Luffy dan juga Kaido. Bila Kaido dah belasah dia, sekali hentak terus mati. Itu antara ejen terbaik CP0. Dalam banyak-banyak branch, dia orang yang terbaik, dan dalam ejen-ejen terbaik, itu antara yang terbaik yang dihantar di Wano. Cuba korang bayangkan, kalau yang lain tu bukan ejen-ejen yang terbaik, maka memang teruklah world government kena bantai dengan Kaido tu seorang sahaja pun saya rasa dah cukup untuk menumbangkan satu armada yang dihantar oleh world government untuk masuk ke dalam negara Wano. So, untuk mengelakkan perkara-perkara besar yang macam ni daripada berlaku lah, Shanks telah pun berjumpa dengan Gorosei dan meminta agar Gorosei tak masuk campur dengan apa yang berlaku dekat Wano. Tapi bila dia nak suruh Gorosei berhenti, mesti kena ada sebab, mesti kena bagi tahu apa puncanya. Takkan Shanks nak kata, Gorosei, aku tak nak kau masuk campur sebab aku tak nak. Kalau setakat macam tu, takkan Gorosei nak dengar kan? So mungkin bila Gorosei tanya dekat Shanks, kenapa kau tak bagi kami masuk campur? Dan apa sebab utama kami tak boleh masuk campur? Masa ni lah Shanks buka mulut dan memberitahu kebenaran sebenar buah Devil Fruit Gomu Gomu no Mi. Bukanlah dengan bertujuan untuk menjual Luffy ataupun untuk mempertahankan kedudukan dia sebagai seorang Yonko, tapi untuk mengelakkan daripada peperangan yang lebih besar lagi berlaku. Sebab macam mana yang kita tahu, Shanks ni mempunyai satu sikap yang tak sukakan peperangan. Kita dapat tengok bukti yang Shanks ni tak sukakan peperangan sejak daripada kemunculan Shanks dekat kampung Luffy lagi. Bila sekumpulan bandit yang baru nak up tu cuba untuk cari pasangan Shanks, dia tak kisah pun tentang bandit-bandit tu. Biarlah dia dituang dengan air ke, dia diludah ke, bagi dia perkara tu hanyalah satu perkara kecil je daripada nak menimbulkan satu peperangan. Dan Shanks pun hanya berhadapan dengan bandit tu apabila diorang cuba untuk menyakitkan Luffy, which is yang Shanks kata merupakan salah seorang daripada nakama dia sendiri. Dan kita dapat tengok bukti yang paling kukuh lagi
lagi adalah dalam Marineford War. Dalam Marineford War betapa menunjukkan kepada kita yang Shanks ni tak suka langsung dengan peperangan, sehingga kan ketibaan dia di Marineford tu hanyalah semata-mata untuk menghentikan peperangan yang besar tersebut. Tak macam mana Blackbeard yang hadir untuk menimbulkan huru-hara dan kucah kacir dan mengambil kesempatan atas peperangan tersebut. Dan beberapa lagi contoh yang kita dapat tengok adalah Shanks telah berjaya untuk menghalang Kaido daripada datang ke Marineford tanpa mencetuskan satu peperangan yang besar, dan even Shanks sendiri berusaha untuk memberitahu kepada Whitebeard untuk menghalang Ace daripada menghentikan Blackbeard sebab dia tahu Ace tak mampu, dan dia tahu disebabkan oleh apa yang berlaku ke atas Ace ni akan menyebabkan satu peperangan yang besar antara Whitebeard dan juga orang yang lainnya, sebab Whitebeard ni kan sangat-sangat sayangkan keluarga dia. Dan memang end up akhir sekali pun sebab Ace ni gagal nak tangkap Blackbeard lah tercetusnya perang besar Marineford. So kita dapat tengok daripada situlah Shanks ni memang sangat-sangat tak sukakan peperangan. Even bila berhadapan dengan Yonko-Yonko lain pun dia tetap merendah diri dan tidak mencabar Yonko tersebut walaupun dia punya pride dan dignity dia sebagai seorang Yonko. Yelah, sepatutnya bila Yonko masuk kawasan Yonko yang lain memang bergaduh lah dua tu kan. Kecuali lah kalau diorang form alliance macam mana Big Mom dengan Kaido. Tu pun sebelum form alliance tu mula-mula Kaido marah juga bila Big Mom datang kat teritori dia sebab masing-masing ada kuasa dan kawasan masing-masing. Tapi untuk Shanks ni pula, dia siap merendah diri lagi, pergi ke kapal Moby Dick Whitebeard sendiri untuk berbincang untuk mengelakkan peperangan. Dia merendah diri pergi ke Marineford sendiri dengan hormatnya kepada Sengoku dan semua marine yang ada kat situ, dan hormat kepada lanun-lanun yang ada kat situ untuk mengemumikan Whitebeard dan juga Ace dengan baiknya untuk menghentikan peperangan. Dan dia dengan hormatnya juga saya yakin berjumpa dengan Kaido untuk menghalang Kaido daripada menyertai peperangan Marineford. Dan dia sendiri dengan sembunyi-sembunyi, memang dengan sangat rendah dirilah masuk ke dalam Marijoa untuk berjumpa dengan Gorosei, dan juga saya yakin kali ini untuk mengelakkan daripada tercetusnya peperangan yang besar. Kerana apa? Kerana saya yakin bahawa Shanks mengetahui inilah masanya yang telah dijanjikan oleh Joy Boy untuk kebangkitan dia, dan Joy Boy yang akan bangkit itu adalah dalam diri pemilik Devil Fruit Gomu Gomu no Mi, which is Hito no Mi Modernica, iaitu Monkey D. Luffy. Dan inilah masanya negara Wano layak untuk dibebaskan. Dan untuk menepati profesi dan ramalan tersebut, maka Shanks telah pun berjumpa dengan Gorosei untuk tidak masuk campur dalam peperangan antara Kaido dan Luffy, supaya Wano akhirnya bebas di tangan Joy Boy iaitu Luffy, dan tidak dijajah ataupun diambil kesempatannya oleh World Government untuk melaksanakan kerja-kerja hitam dan kerja-kerja gelap World Government. So sebab itulah saya berpendapat bahawa Shanks lah yang membocorkan rahsia Luffy kepada Gorosei tentang Devil Fruit Gomu Gomu no Mi ni, yang mana boleh kita katakan Shanks ni sebagai seorang pembelut lah, tak boleh nak simpan rahsia, tetapi dengan tujuan dan alasan dia yang tersendiri untuk mempertahankan keamanan dalam dunia One Piece ni dan untuk mengelakkan daripada tercetusnya peperangan yang besar dalam dunia One Piece. So itu sajalah yang saya nak kongsikan dengan korang semua dalam video kita pada hari ini. Kalau saya ada sebarang kekurangan dan kesilapan, saya minta maaf. Dan kalau korang ada pendapat dan idea-idea yang lebih menarik, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Mungkin korang ada teori-teori yang korang tersendiri yang lebih menarik untuk kita kongsikan, boleh kita sama-sama bincang. Alright, insyaAllah bertemu lagi dalam video yang akan datang. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi